السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الفاضل المحترم وإمام أهل الأدب وسورة الروضة para alim, asatizah, tuan haji, tuan hajah, sahabat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, صوموا لرؤيته وافتروا لرؤيته atau كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara nikmat yang Allah beri untuk kita syukuri, wala'allakum tashkurun, iaitu kita dapat menyempurnakan perintah Allah mengikut apa yang Allah suruh. Itu. Dan kita kena banyak bersyukur, wala'allakum tashkurun. Antara tanda kita bersyukur iaitu kita memperbesarkan Allah. Allah katalah pagi ni kan, duduk saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la yang rakaman TV buat tu, dia buat masa raya ke dia buat sebelum raya? Jabatan Hakim pun buat juga nanti ni. Surau ni pun buat juga nanti tapi tak buat masa raya, betul tak? Sibuk buat masa mana? Sebelum tu. Kadang-kadang tak puasa dah buat dah pakai baju tu. Tapi nak takbir hari ni, kejap lagi ada laporan Ustaz Majid telah bertakbir hari raya pada bulan Syah. Tak boleh. Dan bid'ah kan. Allah suruh kan. Tapi tanda kepada syukur tadi. Jangan hari buat kerja lagi, Zuhur pun buat juga. Tak, saya nak buat contoh. Contoh tu ada. Contohnya makna dia, kita takkan bertakbir hari raya tuan-tuan sehingga tunggu penyimpan mahu besar raja-raja tadi bahawa nampak anak bulan ataupun tak nampak ataupun mengikut kiraan falak ataupun hisab. Lepas tu barulah kita lepas tu duduk tengah solat tarawih pun berhenti. Dah sembahyang tarawih baru ni. Kau tunggu dulu. Saya sebab duduk di Mekah. Tuan-tuan dah, Mekah tuan-tuan. 30 hari sini 29 hari ke 30? 29
29 hari. Bagi mereka yang lahir 1992, tak ramai kat sini, mereka akan berada dalam 30 tahun ni, dalam dia panggil panjang masa 30 tahun, dia tak akan dengar perbezaan pendapat ni. Tak ada pernah dengar tu. Ada negeri Perak, ada negeri Johor yang berbeza hari raya dan juga puasa. Negeri Samseng ni, orang ulama Bukit Gantang, ulama daripada mana? Johor. Dia pegang sunggangan sehingga orang kata apa pun dia tetap dengan pendapat dia. Dia akan tak berraya dan tak berpuasa mengikut Johor yang lain. Betul ke tak ni kita? Sebelum 1992, tahun 1980-an, tahun 1970, tahun 60-an, saya tak ada cerita lah, saya tak lahir lagi. 1992 lah detik tuan-tuan di mana sepakat antara ru'yah dan juga hisab dan juga falak. Saya tak boleh cakap panjang lah sini sebab sini tuan-tuan dia dekat dengan apa ni, Persatuan Falak Syar'i di apa ni, dekat kuis ni, dekat tuan-tuan boleh jadi ahli ya. Dekat jadi Persatuan Falak Syar'i Malaysia sebelah sana. Saya pun tak sempat ada jadi ahli, tapi masa belajar Mahat Muhammadi saya belajar dengan Ustaz Muhammad. Jadi tak ingat. Setakat kena suntik ni jadi benda nak kena ingat je tak ingat lah. Kalau tak suntik pun tak ingat juga, tapi tak salahkan vaksin tu lah. Tapi umur dah tuan-tuan, makan pula benda-benda yang pelik jadi Allah. Padahal dia ingat semua tu. Ustaz saya yang ngajar falak syar'i tuan-tuan, kalau nak keluarkan kalender takwin di Mahat Muhammadi tu mesti disahkan oleh Jabatan Falak, unit falak. Itulah di sekolah Mahat Muhammadi. Saya masuk universiti tahun 1990, 91, 92. Jadi masa tu ada. Saya duduk dalam tahun tu 1992 tuan-tuan, iaitu sepakat di antara ulama yang berpegang kepada ru'yah, ulama yang berpegang kepada falak dan juga hisab, akhirnya duduk sepakat, akhirnya mereka bersepakat selepas ni tidak ada lagi berbeza pendapat, kita akan sepakat dulu baru kita istiharkan. Kalau tidak, jadilah seperti dulu. Sehingga bila? 30 tahun sepakat ni. Daripada 1992 hingga tahun bila berbeza pendapat ni? Tahun ni ya. Ini 2022 ni. Sebelum tuan-tuan, sebelum nak raya tu dah viral dah berbeza pendapat. Betul ke tak ni? Tak dengar. Yang ni kata gini, yang tu kata kita kata nak raya ke tak jadi raya ni. Yang ni kata tak cukup, yang ni kata Allah, saya duduk muka saya tengok, Allah tu ada tengok. Jadi saya nak bagi tahunya sedikit pengalaman 1992 tu. 1992 saya belajar. Jadi bila ada suatu sepakat tadi dan buat satu seminar falak tadi di Kuza, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin Kuza. Ni antara ikon-ikon sekolah yang hebat dulu tu kan, dengan orang sebut dia Kuza dulu hebat. Sekarang dia bila upgrade dia hilang nama tu. Tak sehebat Kuza dulu. Walaupun nama dia Yuniza. Sama lah seperti KIK. Tuan KIK. Nampak hebat? Nampak hebat tapi bukan KIK. Oh, biasa orang hebat KIK kan dulu. Oh, sahabat kolej Islam ke kelas orang yang keluaran daripada KIK tak masuk universiti pun dengan Pak Sanawi dia tu, oh hebat lah. Boleh pergi terus ke Mesir masuk tahun 2 dah. Baru Pak Sanawi je. Dia punya syahadah sanawiyah dia tu tinggi tuan. Sekarang ni ambil start tu nak cakap Arab pun tak apa nak reti. Padahal start tu pocok dah tak dapat juga. Itu KIK. Dan satu lagi universiti hebat orang dulu-dulu, nama dia Linampuri. Linampuri lulusan Linampuri tu, ustaz-ustaz yang ajar saya tu ada Muhammad tanya-tanya Linampuri Pak Sanawi. Dia tak ambil sampai tinggi, tapi Pak Sanawi dia baca kitab kan, mengajar, masya-Allah. Kita sekarang ni belajar Universiti Islam Antarabangsa, ngaji pula dengan Ustaz Majid. Dengan Ustaz Majid pun tak apa nak reti lagi. Baca baris pun kena tegur, hatta naik jadi timbalan mufti pun kena tegur lagi baris. Nasib baik saya tak jadi timbalan mufti.
Maknanya lemahnya tuan-tuan kefahaman ilmu kita hari ini. Nampak hebat, tapi tak sehebat. Jadi 1992 bila sepakat tadi, kami pun tuan-tuan tak ramai pun untuk ini, saya pun tak ajak, supaya nak tubuhkan persatuan falak di UIA ni. Sebab kelab adventure ada, kelab memanah ada, kelab payah terjun ada, macam-macam kelab. Kelab falak tak ada. Yang ada silat cekak, silat Daud Fatani, macam-macam silat tuan-tuan. Tapi yang nak memerhatikan kehebatan ciptaan Allah tak ada orang. Jadi saya 1992 tu buat satu kerja untuk tuan-tuan bukan pandai pun, supaya kita ada buat satu persatuan, tapi kena pergi juga dapat syahadah daripada pusat sana. Maka pergi panggil orang tu, tengok tak ramai orang. Nak tempah bas bah kata tak ramai. Last kali nak telefon van pun tak boleh. Last kali dia kata gini lah, dia bagi bajet cari van. Oh dapatlah cari van. Masa tu Econovan, ingat ada van Mazda tu, bakar-bakar bawa pelajar sendiri, bawa tuan-tuan pergi ke pusat tadi nak pergi belajar. Dan di sana Dr. Baharudin, dia lah present paper bagaimana kita nak faham tentang persatuan tadi. Bagaimana akhirnya 1992 detik tadi, sehingga tak tahu bila akan bersatu ni tuan-tuan. Maka dia kata, kenapa kita nak berbeza pendapat tentang nak menentukan anak bulan? Ada. Yang satu ni kumpulan panggil ru'yah. Dia kata kita kena pegang pada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi dia bagi tahu sumu li ru'yatihi. Kamu berpuasalah setelah kamu sah tengok anak bulan, ru'yah. Wafturu li ru'yatihi, maka kamu kena berhari raya, bukan buka puasa, berhari raya dengan melihat anak bulan. Itu kaedah dia. Asas kaedah dia mesti ru'yah. Jadi ru'yah memang pegang sungguh-sungguh nak pegang ru'yah. Yang satu lagi dia kata tak semestinya ru'yah. Ada lagi ayat Quran yang lebih ayat Quran kan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, dan sesiapa yang menyaksikan. Jadi syahidah ni apa dia? Syahidah ni melihat ke ataupun apa makna syahidah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata orang ru'yah, dia kata syahidah itu makna dia melihat. Dia kata sebab tu ayat Quran kata faman syahidah, siapa yang menyaksikan tadi adalah melihat dengan mata kepada, maka jangan buat. Satu lagi kata tak, amba faham. Sebab tu tuan-tuan saya pergi Mekah ni, kebetulan ada awal marratin atadabbarul Quran. Ada kitab ni, dia kata pertama kali aku memerhati tadabbur Al-Quran, saya pun belilah. Jadi ada orang yang dia tadabbur Al-Quran, dia kata faman syahidah ni bukan makna memerhati dengan mata ni, iaitu dia mengkaji, mengira, menghisap semua tu. Walaupun tak nampak anak bulan, tapi perkiraannya dia dapat tahu. Yang tu panggil hisap, yang tu panggil falak. Wa kullu fi falakin yasbahun. Boleh nampak macam dah faham tadi. Senyap ya. Tengok dia dah. Sikit je tuan nak bagi tahu bagaimana kaedah. Jadi tuan-tuan yang dia syahidah tadi memberi banyak makna. Syahidah tadi macam tuan-tuan pergi tengok. Sekarang ni sukan apa dekat Vietnam? Ada wakil surau pergi tengok sana. Tak boleh dulu. Oh, tak boleh lah tuan. Itu tamasya 2 tahun sekali. Kalau Piala Dunia dia 4 tahun sekali kena pergi tengok. Tadi pergi ke stadium, itu pun menyaksikan, pergi tengok tuan-tuan. Oh tu tadi kalau depan TV tengok tak? Tengok juga. Jadi dua-dua tu syahidah. Satunya pergi tengok direct dekat stadium, yang satu lagi pergi tengok. Mana satu yang nampak seronok? Dia kata, oh, wah hatilah duduk stadium tuan, beratur pukul 4 dah masuk kena beratur. Tuan-tuan beratur depan TV pukul apa? Yang orang Kelantan tuan-tuan nak tengok bola, yang jadi seronok bola ni, nampak orang Kelantan je tuan-tuan. Johor tak apa Johor. Mana ada Johor sangat semangat. Tapi kalau Kelantan naik nanti Kelantan, tengoklah semua orang akan sokong Kelantan. Betul atau tidak? Kalau Johor saya kata tak ramai sokong tak apa. Jadi dia ada apa dia panggil TNG. Tapi kalau Kelantan naik Kelantan, ambil orang Kelantan.
Ketuk bawa Kelantan. Semangat Kelantan ni lain tuan. Dia mari dengan susah tangguh tinggalkan kerja dia. Kenapa nak tengok bola Syahidah tadi. Berapa lama dia nak mari tuan-tuan. Oh, tu panggil Syahidah. Kita duduk depan TV. Jadi mana seronok? Yang seronok kata tadi kita tak. Kita relax je depan rumah tuan-tuan, dalam rumah boleh. Jadi dua-dua tu makna dia Syahidah. Akhirnya berapa menang? Yang tu nak tahu tu. Jadi kita pun tahu. Jadi perkataan Syahidah ini memberi makna melihat dengan mata kepada. Syahidah juga memberi makna faham tentang sesuatu. Oh, jadi senang lah. Oh, dalam seminar 19 akhirnya muafakat kata okey, kita boleh guna ru'yah dan kita boleh guna perkiraan hisab dan juga faham. Itu satu. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan 1962 tu nak suruh jadi lending, nak suruh jadi sepakat ni tuan-tuan, tahun 2000 tu ada dah punya. Dia akan kata, dia sebut akan ada satu masa nanti, akan tiba masa seorang ni akan memperjuangkan bahawa satu-satu mesti akhirnya berpecah antara dua pihak ni. Berlaku tak? Akan berlaku. Jarak masa dia 1992 sehingga tahun ni beza sikit. Tapi tak apa, bukan tak salah pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab kita nak tengok sikit je, iaitu perbezaan perkataan ra'a, nazara dengan basara. Ra'a lihat juga, nazara pun afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sutihat. Allah tanya, tidakkah kamu nazara, melihat saja. Jadi nazara tu ya, tadi Allah tanya juga, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tadi memperhatikan bagaimana Allah memperlakukan kepada kaum yang ada tentera gajah? Tara juga dan suruh. Dan Allah akan tanya lagi kan, afala tubsirun, afala tubsirun. Tidakkah kamu ni ada mata kepala yang dapat perhati? Oh, banyaknya bahasa Arab. Nak ra'a, nazara dengan basar. Oh, payah tuan. Jadi tuan-tuan nak senang faham, guna bahasa Melayu senang. Guna bahasa Melayu ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu golongan ni dia panggil apa tengok? Tengok orang lalu. Satu golongan. Satu lagi golongan dia tengok, dia tunggu orang lalu. Tunggu. Yang tadi ada, mula-mula dia tunggu tu ada orang lalu tak? Tunggu orang lalu. Satu golongan. Yang satu lagi, tengok ada orang lalu. Tengok orang lalu. Yang satu lagi golongan, tahan orang lalu. Faham? Oh, serius pagi ni. Dah puasa nak ke belum ni? Macam serius sebenarnya. Saya pun nak minum air macam tak boleh minum je hari ni tuan. Ataupun saya dah habis raya dah tuan. Boleh minum air tapi air tak ada, tak boleh minum. Saja nak bagi isyarat. Ada air ke? Ada. Kalau ada saya nak minum, kalau tak ada buat saya niat puasa. Okey, air insya-Allah. Okey, bismillah. Nak bagi tahunya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bahasa ni. Tunggu orang lalu. Lepas tu tengok orang lalu. Lepas tu tahan orang lalu. Ini tuan-tuan kerja yang dibuat tadi. Tapi gabungan perkataan ni dia akan jadi apa tuan? Tengok, tunggu orang lalu, T-O-L. Cuba campur dua tu, tiga tu jadi apa? Tunggu orang lalu. Bukan jadi tol. Tunggu orang lalu, tol. Ini satu golongan, tol. Golongan yang kedua, dia tengok ada orang lalu pun, T-O. Tengok orang lalu pun Lepas tahan terus tuan, tahan orang lalu. Ini golongan tol. Kalau banyak tol tuan kan, dalam bahasa Arab panggil tolul. Kejap tol, kejap lagi tol, kejap lagi tol. Berapa banyak tol? Dalam bahasa Arab dia panggil alat tol. Syekh nak pergi mana tu? Oh, nak pergi kedai tu. Mana kedai tu? Alat tol, alat tol. Apa mana alat tol? Straight. Alat tol lah. Itu bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu, T-O-L tu, alat tol tu kena bayar tol lah.
Jadi betul ni tuan, nak buat sesuatu mesti perhati, mesti tengok, mesti ada. Ya tu perkataan yang kita tengok nazara ni maknanya dia perhati acak kali dah. Ramai orang duk lari ni. Mesti kita kena buat sesuatu, buat jualan ke, buat apa. Jadi tu nazara. Kalau setakat tengok sekali ni tu sekali ni, tapi nazara acak dah kali tuan. Kalau tuan-tuan tengok saya, kalau tengok gini betul bergerak dah, tu rezeki dah. Kita nak tengok perempuan tuan, tengok yang cantik tu jangan dua kali tak ada dosa dah. Tengok tu maka bergeraklah mata kita ikut sampai dia habis lah. Jadi yang tu dia kira ra'as, sekali dia tengok, jangan berkali-kali, kali dua kali ada dosa. Nazara acak kali tengok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa in lam tastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi ala wa adhaful iman. Abu Sa'id Al-Khadri meriwayatkan hadis ni sahih tuan. Man ra'a minkum munkara, saya nak sebut ni tuan-tuan, perkataan ru'yah tu datang daripada ra'a. Jadi ra'a ni Nabi dah sebut, man ra'a munkara, siapa yang melihat perkara yang munkar, yang tidak berkenan daripada hati. Tak payah cek dalam buku, tak payah cek dalam hukum dah. Hati kita tu lah jadi mufti. Dalam hati kita jadi mufti, ifti. Bila hati kita tak berkenan saya ni, tak bagus buat macam ni, jadi benda tu munkar, tak seronok buat benda ni. Jadi benda tu bila lihat je dengan mata kepala, falyughayyir biyadi, maka dia kena ubah dengan kuasa. Tangan tu mana kuasa. Wa illam yastati' fa bi lisan, maka dia kena ucap nasihat dengan bahasa. Tuan-tuan, dan kalaulah tak boleh juga, dia kena buat satu benda dalam hati dia, dia tak rasa, saya tak sedap rasa lah dia tengok orang aku tu, kenapa ni tak rapat-rapat lagi jarak ni, sejadah buat besar-besar pun. Memanglah kena buat sejadah tu, tapi satu-satu sejadah tu besar, cek baru beli besar. Kan kita kan nak kena rapatkan suara, tapi apalah, mana dia ni dah okey dah ni, tapi dalam hati tu, dalam hati rasa macam tak berkenan dah macam ni. Yang ialah taklah rapat sangat tuan. Jangan sampai rapat tu kaki pijak orang lain, jangan gitu. Dia rapat ni tuan, biar jarak antara kaki kita tu ada, boleh letak tangan dia. Jangan rapat kaki tu tengking itu maka pijak kaki orang. Tak, itu bukan maksud dia. Bahu kita boleh rapat dah, tapi kaki dia beri bahu tu rapat kan, susah lah. Jadi antara tanda kita rapat solat ya, ada lagi ruangan di antara jarak kaki kita dan 4 jari ni. Jangan buat gini buat. Tuan, 4 jari dah cukup dah. Jadi hati tu tengok dah, rasa lega dah ni, okey dah. Jadi biar benda perkara tu ra'a. Jadi ra'a tadi adalah melihat. Jadi saya satu masa tuan-tuan dapat satu kad yang special, pencegah maksiat. Maknanya saya ni selamat daripada melakukan maksiat lah, sebab saya ada kad mencegah maksiat. Jadi saya tak buat maksiat. Sebab dia ada kad. Jadi dia ada kuasa untuk tahan orang. Betul ke? Sebab kuasa tahan orang ni, dia tak boleh tahan tu polis kan. Dia kuasa untuk mencegah lah, bagi nasihat supaya jangan buat benda ni, ataupun panggil polis supaya ambil tahan tu. Kalau dia pergi, dia sendiri tak ada kuasa, dia bukan ada kuasa tu, dia ada kad untuk tadi berada dalam tu. Jadi saya ada buat kad tu kan, saya jadi imam tua. Tahun 2008 mari sini, tengok jadi imam tua, dapat kad tu. Duk tunggu bila ni buat operasi pencegah maksiat ni. Kad ada tapi tak pernah guna. Akhir sekali ada satu masa dekat Pantai Morik, dipanggil taklimat oleh Baik, bagaimana nak buat? Maka dia pun bagi tahu di Pantai Morik ni ada lokasi-lokasi panas yang mana tu. Saya pun duduk tunggu. Dia kata tunggu. Lepas bila nak operasi, sebab kita pergi lepas Isyak, rupanya kena tunggu sampai pukul 12, 1. Lambat kan, saya pun letih nak tunggu. Saya bagi tahu, saya pun pergi dekat kereta-kereta yang ada tu, bawa jalan-jalan. Saya tunjuk isyarat. Macam Mr. Bean kan, macam tolong sikit. Maknanya kita tunjuk supaya dia, tujuan kita ada di sana supaya orang tidak melakukan maksiat. Yang kita duk tunggu dapat pukul 1 tu, tunggu orang buat mak. Saya ni kerja apa? Itu kerja ahli falak.
Kalau kerja pencegah maksiat tuan, dia kena tengok je orang tu tendensi untuk buat maksiat, dia tegah lah. Apa ni duduk lama-lama sini, apa nak buat ni? Balik. Itu baru macam ni tak, tunggu betul rakam lagi. Betul tak? Ada. Buat rakam nak tengok dah, iaitu dia sendiri telah melakukan maksiat kan. Jadi perkataan ra'a tadi dalam hadis ini, bila kita tengok sekali je kan, terus kepada larangan tadi. Jadi melihat anak bulan tadi ra'a, tengok sekali kan? Orang tu boleh tengok ramai. Saya duk cerita-cerita gini, saya ingat saya seorang je faham. Akhirnya tu ada seorang nampak gaya muka dia tu hebat kan. Dia kata betul Ustaz, betul. Saya dulu belajar di Ribak di Johor. Memang tiap-tiap ujung bulan kami akan pergi pada Khawarizmi ataupun mana balai cerah tuan. Tengok sana. Dan kita kawasan kita ni ada banyak bangunan tapi tak sesuai untuk buat balai cerah. Tuan-tuan punya menara ni boleh tengok anak bulan. Habis tu buat tinggi sangat apa? Buat tinggi-tinggi. Mana dia antara tandanya dia. Sebab dulu antara tempat-tempat ni, tapi masa yang Nabi tu, zaman tu tuan, dia tak ada pollution of light. Apa ni? Saya dengar masa ceramah dia panggil, there are many pollution now. Air pollution, water pollution dengan light pollution. Yang udara pun ada dia punya pencemaran. Air dia, cahaya pun. Sebab tu kita sekarang ni nak tengok satu benda kan jadi confused. Ni anak bulan ke, bintang ke, ataupun tengok-tengok yang orang gantung. Kan majlis bandara pun banyak buat anak bulan kan? Jadi kita pun jadi confused. Jadi nak tengok anak bulan ni ada satu tempat yang sesuai. Dalam seminar Falak tahun 2017 ke 16 tu saya hadir. Tu ada di Ansur di Bangkok. Saya dah berhenti UAE masa tu. Saya dah berhenti. Tapi ada satu falak sebab saya tu selalu ikut-ikut. Dia kata kalau ustaz nak tanya apa-apa soalan tentang falak dan apa, ustaz pergilah seminar Nusantara ni. Seluruh daripada Filipina, daripada Nusantara, daripada semua ni ada. Bangkok pun ada. Jadi saya pergi, Brunei pun ada. Pergi dengar tu kan. Pergi-pergi kan. Berbentangan oleh planetarium yang ada di Langkawi. Dia kata antara tempat yang paling sesuai yang dia buat adalah di Langkawi kerana kawasan tadi gelap. Tak ada, bukan dekat airport dekat apa, jadi hujung utara tu mana ada kawasan tu tak ada pollution. Jadi nak tengok tu, betul lah bau ni. Yang nampak bau ni tuan-tuan, anak belakang ni Langkawi. Saya kata betul. Yang tu jadi soh kita raya tu. Kalau situ tak nampak tuan, kita akan guna falak ataupun guna tapi benda tu dah nampak dah. Tak boleh nak kata ni tak cukup bulan, yang ni tak cukup jam. Tak boleh. Kan nampak maka sah kena umum tuan. Lepas tu labuan tu awal lagi lah, tapi yang bagus. Jadi yang itulah disebut sebagai tuan-tuan ra'a. Ra'a. Apa pun yang nazarah tadi tuan-tuan adalah kita duduk dan perhati mengikut kiraan kita. Dia jadi perhati. Lepas tu satu lagi afala yubsiru. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi antara selepas kita dah raya tak payah gaduh-gaduh tuan-tuan, sebab kita nak faham je antara mana ayat menggunakan ra'a, mana ayat yang suruh kita syahidah. Akhirnya Nabi sebut lepas dah habis dah tuan-tuan, raya dah Nabi kata man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'anna shoma ad-dahri atau kama qala Nabi. Siapa-siapa yang hari itu puasa Ramadan, syarat dia, condition dia mesti puasa Ramadan dia. Puasa dia mesti penuh. Penuh tadi, tuan-tuan tak semestinya penuh tadi, tak boleh tinggal langsung. Maknanya dia dalam musafir. Dalam musafir dia dengan baik kan. Dia naik kapal terbang. Dia boleh dah minum air, dia makan tadi. Dia kata, saya itu Ustaz, minum air dia atas kapal terbang, jadi saya tak cukup puasa. Tak cukup. Cuma dia kena ganti itu. Jadi orang ni, semua orang yang berpuasa bulan Ramadan, sama ada dia berbuka kerana musafir, dia tetap dia berpuasa dalam Ramadan. Man shoma Ramadan, sama ada 29 hari bulan ataupun 30, dia tetap dikategorikan dalam condition ni. Siapa yang puasa cukup, tapi kalau gini malas monteng, lepas tu dia ambil buku siapa ni, plastik hitam tu, itu tak boleh. Maksud ni malah nak puasa, tiba-tiba nak rajin pula puasa Syawal, yang ni tak termasuk. Jadi kena cukupkan puasa bulan Ramadan, kemudian tambah lagi 6 hari.
bulan Syawal. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, untuk tanya-tanya orang ramai yang dah puasa habis dah. Ada orang ni saya tanya dia kata Allah saya ada 1 hari lagi Ustaz. Ni jangan alhamdulillah juga. Saya ingat 1 hari tu mana dia dah puasa 5 hari, 1 hari lagi nak mula. Ni anak-anak murid saya ni dekat Facebook. Dia mari-mari kita dah sebut kita nak puasa 6 kan. Dia kata saya tinggal 1 hari lagi. Tak tahu apa benda. Dia tangguh tu nak puasa baru ni. Saya alhamdulillah lah. Bukan nak suruh sangat tapi tak ada apa pun puasa lepas dia raya di Mekah tu saya puasa terus. Sebab apa? Tak ada. Bangun-bangun kurma roti gandum. Jadi tak ada apa-apa tuan. Tapi kat sini tak boleh. Bangunnya dengan lemamnya sate mana tahan kan. Ni pun tak berani lagi nak puasa hari ni. Betul tak? Ada rumah terbuka dah tak jadi puasa. Dia punya tuan-tuan ya Allah payah semua. Jadi di Mekah hari tu memang boleh puasa. Kata baik daripada minum air zam-zam baik aku puasa sebab boleh minum air zam-zam. Jadi senang tuan. Puasa boleh puasa. Balik sini nak puasa balik air kandung ni tak puasa. Jadi Isnin pun tak puasa. Jadi puasalah tuan-tuan. 6 hari saja bulan Ramadan, bulan Syawal ni Allah, Nabi bagi tahu Allah akan beri suatu ganjaran seolah-olahnya kita puasa setahun. Kenapa saya baca Imam Malik kata makruh? Sebab ahli Madinah tak buat puasa 6. Kenapa ada beza pendapat? Imam Malik dia pendapat yang lain. Dia ada nas dia ke? Yalah, saya pun sebab nak komen tu baru tahu sekarang ni dan saya kena semak sebab Imam Malik adalah imam kepada Imam Syafi'i. Jadi mana dia taraf dia lebih daripada Imam Syafi'i kita, tapi Imam Syafi'i pun ada ilmu juga. Tapi tak salah Imam Syafi'i tadi berbeza dengan Imam Malik. Dari segi ilmu, Imam Syafi'i kata kita ni masuk waktu Isyak, iaitu ada hadis Nabi yang apabila hilangnya syafaqul ahmar, Imam Syafi'i kata sebab ada hadis kita dah masuk dah waktu Isyak ni, sebab ada hadis Nabi bagi tahu iaitu syafaqul ahmar, bila mega merah yang tadi maghrib tadi matahari dah hilang tuan-tuan daripada ufuk matahari, tapi cahaya masih lagi nampak. Maghrib dah masuk dah, maghrib masuk bila ghurubus syamsi, tapi cahaya tadi tak kira lah tuan-tuan sembahyang maghrib sekali pun terang lagi, betul tak? Jadi dia bukan kerana gelap, kerana terbenam di matahari, maka masuk. Imam Syafi'i kata yang tu masuk maghrib dah. Tapi masuk Isyak iaitu bila hilang mega merah, jadi dah masuk. Jadi Imam Syafi'i dia sembahyang awal Isyak. Imam Malik tak. Imam Malik kata aku dengar hadis iaitu Nabi bagi tahu bila munculnya bintang yang pertama maka masuk Isyak. Jadi hadis juga. Jadi Imam Malik dengan Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i dia kata okey, kita sembahyang. Itu bukan sembahyang awal, jangan azan lagi Syekh. Jangan azan lagi. Sebab saya meraihkan tok guru saya Imam Malik. Imam Malik kata tak masuk lagi Isyak. Isyak akan masuk sebila hilangnya syafaqul ahmar tu betul. Tapi dia ada satu lagi tempoh yang sedikit lagi sebelum hilang syafaqul ahmar ni, dia akan jadi daripada terang tadi jadi merah jingga tadi, kemudian nak hilang jingga tu dia akan jadi suasana tu cerah sekejap. Ya syafaqul abyad. Sebelum hilang nak pergi gelap, jadi hilangnya merah nak jadi hitam gelap tu dia ada nak pudar hilang gelap tu pun jadi cerah tu sekejap tu gelap tu. Gelap itu maka tanda gelap ialah bila munculnya bintang. Bila masuk Isyak tu nampak pula, tengok kapal terbang tu tak boleh. Kita dah pening tak tahu keadaan. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Malik tadi berbeza pendapat. Dan tadi yang satu lagi saya dengar ni, baru saya dengar, iaitu tentang amalan puasa 6. Jadi saya maaf saya tak boleh jawab itu. Cuma yang masyhurnya amalan kita adalah man shama ramadana thumma atba'ahu sittan. Maka sunat. Tapi makruh tadi dia nak jadi makruh tu kena tengok juga sebab dia ada waktu-waktu yang haram. Waktu haram adalah pada puasa hari raya dan juga pada hari nafar. Kan hari raya haji dan hari nafar tu. Lepas tu ada lagi hari Syak, hari tu. Yang lain tu maknanya boleh puasa, tapi bila makruh tu adalah bila iaitu selepas daripada nisfu Sya'ban. Siapa-siapa yang tidak menjadi amalan dia puasa tiba-tiba lepas nisfu Sya'ban tu nak puasa, yang tu makruh.
dilarang. Larang tadi bukan larang haram, mana makruh dia puasa. Tapi yang baru kita dengar adalah yang saya kena sewa. Jadi nak bagi tahunya, puasalah 6. Tuan, puasa 6 tadi kerana ada kelebihan setahun dapat puasa. Jadi cara dia macam mana nak puasa? Ada ulama bagi tahu, puasa 6 daripada 2 raya tu, hari raya yang kedua sehinggalah raya yang ke-7 tu, puasa dia. Siapa yang dapat puasa tu, dia punya kelas dia adalah bukan business class, first class. Saya pun ingat naik kapal terbang ni, business class tu kira besar tu tuan-tuan. Sedap dah boleh tidur, kira kan. Naik pernah lah terbang sekali naik. Oh sedap tuan-tuan. Lepas tu orang sanggup bayar 10,000, 3,000 kalau Arab Saudi lagi mahal. Jadi sebab apa? Lena tuan-tuan. Allah, kita kata bayar aku duduk gini lah nak bayar 3,000 9 jam. Jadi tuan-tuan, iaitu baru business class. Yang first class saya tengok yang double decker tu kat bawah tu gini dia punya besar. Siap boleh lepak orang main. Oh tu baru first class. Jadi siapa-siapa nak dapat first class, puasa bila? Daripada raya kedua sehingga raya ke-6. Ada buat tak? Siapa dapat first class ini? Tak dapat juga. Saya pun tak dapat juga.